السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan rahmat dan inayah, pertolongan dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dapat menyambung semula kelas dan kuliah kita pada malam ini. Kita masih lagi di dalam tajuk perkara-perkara yang dilarang untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Al-umur al-munhi an, perkara-perkara yang dilarang kita melakukannya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع يا معشر من أسلم لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عوراته ومن تتبع الله عوراته يفضح ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. Maksud hadis daripada Abdullah bin Umar, Allah meridai dia dan bapaknya, Umar Al-Khattab. Kita dah sebut tentang sedikit sebanyak cerita Abdullah bin Umar. Qal, kata dia, satu hari sa'ida, telah naik an-nabiyyu. Siapa yang naik? Nabi. Satu hari, kata Abdullah ibn Umar, Nabi naik mimbar. Asalnya Nabi ni dia berkhutbah di atas pelepah tamar. Asal mimbar Nabi itu pelepah tamar. Tujuan dia nak bagi orang nampak, nak bagi orang tengok. Pasal bila kita cakap, kita duduk bawah, orang tak nampak, orang belakang tak nampak. Asalnya mimbar Nabi SAW itu adalah sebatang pokok tamar. Jadi Nabi naik atas pokok tu, batang tu, Nabi berkhutbah. Kemudian tuan-tuan, apabila umat Islam bertambah ramai, jadi umat Islam, sahabat-sahabat ni kuat banyak. Jadi bila ramai,
pakat tak nampak lah bila duduk belakang, sebab rendah. Maka Nabi SAW ditawarkan. Ada beberapa orang mari offer dekat Nabi untuk membuat mimbar yang lebih tinggi dengan cara yang lebih elok, yang mana mimbar itu ada 3 anak tangga. Macam mana kita tahu kata ada 3 anak tangga? 1, 2, 3. Kerana dalam hadis-hadis Nabi SAW, kita akan jumpa riwayat Nabi SAW bila dia turun daripada mimbar, kan, antara hadis yang masyhur yang diriwayatkan berhubung dengan bulan Ramadan, cerita tentang Ramadan. Nabi turun pada anak tangga yang pertama, Nabi kata amin. Turun anak tangga yang kedua, amin. Turun anak tangga yang ketiga, amin. Nabi mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Jadi ada 3 anak tangga. Apa maksud saya nak cerita ni? Mimbar Nabi ni asalnya dia batang tamar, kemudian orang buat bergelok, ada 3 anak tangga, buat binaan lah. Saya nak sebut hal ini kerana nak memberi suatu kefahaman kepada kita bahawa perkara yang tidak ada unsur ibadah, dia tak ada unsur yang berkait dengan ibadah, tak ada masalah untuk kita nak ubah. Atas batang tamar boleh, atas rosrem boleh, atas kerusi boleh, 3 anak tangga boleh, 7 anak tangga pun boleh, bentuk macam mana pun tak ada masalah. Kerana dia bukan agama, dia hanyalah suatu alat untuk bertujuan nak bagi orang nampak. Bukan kata Jibril turun, Allah memerintahkan engkau untuk buat mimbar macam ni, desain dia macam ni, bentuk dia macam ni, 3 anak tangga, tak boleh kurang. Tak. Dia urusan dunia. Sebab itu kalau kita tengok dalam urusan yang berhubung dengan perkara keduniaan, kita diberi keluasan. Kan? Macam tuan-tuan, kalau tengok mimbar dalam tu ikut sunnah ha? Mesti 3 anak tangga, kan? Mimbar yang luar ni bid'ah ha? Tangga pun tak ada. Boleh kita kata macam tu? Bid'ah. Dia bukan agama. Yang pentingnya, sebab itu kadang-kadang perbuatan Nabi tu pun kita kena faham apa maksud dia. Jadi tujuan buat mimbar tu nak bagi orang nampak. Sebab itu kadang-kadang orang kita dia dia tak boleh beza urusan dunia dengan urusan agama. Kan? Okey. Mimbar Nabi ni pun banyak ceritalah. Dan tuan-tuan, selepas Nabi tak guna dah pelepah tamar tu, apa berlaku? Saya dah cerita di Masjid Rahmaniyah Kuala Perlis. Apa jadi? Dia teriak, menangis kerana Nabi tak guna dia lagi. Dia nangis sungguh-sungguh, dia teriak, sehingga suara tangisan itu didengari oleh para sahabat. Ini cerita yang benar, berlaku pada zaman Nabi. Sahabat riwayat, menangis pokok tu. Tapi kalau kita dengar pokok teriak, kalau kita dengar, dia kata aku balik malam masjid,
Aku duk tengok orang tak ada tapi teriak sakan. Jaga. Lepas tu cerin bulu roma aku. Terpacak ni, tak lihat ni, bau ni. Aku tak lalu dah kot jalan tu. Tu pun kalau tengok ke janggut sakan. Tapi menakut. Tu belum jin call lagi. Kalau jin telefon, kalut. Lah jin telefon dah jaga. Tapi kita ni kalau jin telefon pun kita tak heran. Kita yang kita takut ni bukan jin telefon, bini telefon. Nabi SAW bila pokok tu menangis, Nabi pergi dekat dia. Dipujuk dah. Dia berhenti menangis. Ini riwayat yang sahih. Kelebihan lah kan. Dia rasa Nabi tak gunakan dia lagi lah, tak apalah. Tapi saya nak ceritanya, ada juga ketika Nabi SAW naik salat di atas mimbar. Sebab kita sebut mimbar Nabi itu, Nabi naik salat di atas mimbar. Tu imam kena pergi salat atas mimbar. Ataupun tuan-tuan, mana pergi haji tadi? Tengok-tengok duk terpacak mai yang sunat atas mimbar. Haji pasal apa? Sunnah. Jatuh terkangkang kacau. Dalam hadis memang sebut Nabi naik atas mimbar. Tapi apa tujuannya? Dalam riwayat tu sebut Nabi SAW apabila baginda nak rukuk dan sujud, baginda akan naik di atas mimbar dan rukuk serta sujud di atas mimbar untuk manusia melihat bagaimana bentuk dan cara dia. Dapat? Jadi sebab itu perbuatan Nabi itu untuk apa? Menunjukkan contoh, mengajar. Dan bila kita nampak, sahabat nampak, cukup. Naik sekali tu ya. Bukanlah sunnah untuk tiap-tiap kali Tok Imam naik mimbar. Naik mimbar. Mana Tok Imam? Dua atas mimbar. Dia ikut sunnah. Tak. Itu punah. Nabi naik itu untuk sekarang ni kita tak payah naik lah, pasal benda tu dah diajar, dah diriwayatkan, dah ditunjukkan contoh. Tapi saya nak ceritanya kadang-kadang perbuatan Nabi itu ada maksud dia kan, untuk mengajar, li ta'lim, untuk nak tunjuk macam mana cara. Dan mimbar Nabi SAW ni yang masyhurnya Nabi sebut apa dia? Berhubung dengan Raudhah. Berhubung dengan Raudhah. Nabi kata, apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku, Raudhah, taman daripada taman-taman syurga. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi sekarang, tuan-tuan akan tengok mimbar Nabi tu, dan tuan-tuan akan tengok rumah Nabi yang makam sekarang ni. Itulah yang dikatakan sebagai Raudhah. Nabi sebut. Jadi kita pun berusaha nak masuk lah kan. Itu cerita mimbar. Baik. Jadi Nabi SAW ni dia naik atas mimbar. Dan pasal itu dalam sunnah, bila hari Jumaat disunatkan kita mengangkat kepala melihat khatib. Pasal itu mimbar ni dia tak bolehlah tinggi sangat. Sekejap lagi tergeliat pula duduk lengkuk. Ya. Sebab bila Nabi berkhutbah, dia berlaku eye contact. Dia berlaku hubungan dua hala. Bila Nabi khutbah, sahabat tengok Nabi. Sebab itu sahabat boleh meriwayatkan macam mana muka Nabi masa khutbah. Ihmarrat wajhu, merah muka dia. Pasal sahabat tengok. Ihmarrat, merah kan, muka dia merah. Sebab sahabat tengok. Pasal itu para ulama kata sunnah kita tengok muka khatib. Dan sahabat kata bukan setakat muka dia merah, mata dia juga merah. Artinya dia tengok jamaah tengok dia.
berlakunya hubungan dua hala, mesej tu sampai. Cuma kadang-kadang kita tengok tu imam tengok bawah. Tu imam tu kira dia tengok bawah tu sampai ke sudah. Lepas itu makmum pun ikut sunnah tu imam, tengok ke bawah. Dia kena ada khutbah ni, dia kena ada hubungan antara yang memberikan khutbah dan yang mendengar. Ini sunnah Nabi. Sahabat riwayat. Baik. Kemudian fanada bisautin rafi'. Nabi mengangkat suaranya dengan suara yang kuat. Bukan setakat dia naik di atas mimbar, dia juga mengangkat. Sebab itu dalam hadis memang kita akan dengar bila Nabi berkhutbah, suaranya lantang. Lantang. Suara dia lantang. Seperti kata sahabat, Nabi sedang memberikan arahan di medan perang. Orang bagi arahan dalam medan perang ni macam mana? Macam mana? Agak-agak kita tak bisa pergi. Tuan-tuan cuba tengok pegawai warren, kan, PW yang bagi arahan kawat-kawat tu kan. Cuba tengok dia bagi arahan macam mana. Jalan depan, oi. Tak. Nabi disifat macam tu. Suara dia yang kuat sehingga orang boleh dengar. Masa tu tak ada lagi ni mukabbir saut, dia panggil ni. Pembesar suara, dia bagi derah suara tu, mukabbir. Nabi tak ada mikrofon, mic ni, tak ada. Tapi suara dia kuat, dengar. Dalam hadis ini dia kata Nabi bisautin rafi'. Artinya bila diangkat suara, Nabi nak stress mesej tu. Artinya apa yang kita akan dengar ni benda yang besar. Kerana orang pasal itu dalam ucapan, intonasi memainkan, dia memberikan. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar imam baca, okey, tuan-tuan mengaji Tarannum. Tarannum kan, apa, lagu lah, lagu. Ataupun tuan-tuan duk dengar imam-imam baca, imam-imam Mekah ke, imam mana ke, suara mereka itu mengikut makna ayat. Sebab itu ayat-ayat yang berkaitan dengan azab akan diangkat suara supaya manusia merasa getar dan gerun. Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan nikmat, suaranya memujuk, mendayu. Sebab itu kita kata inna minal bayan, ucapan, kata-kata itu merupakan sihir. Sebab itu bila kita baca Quran ni, dia memang ada tone dia. Dia ada tone dia. Dia bukan sekata ada ayat yang azab diangkat supaya manusia getar. Ini sunnah. Kan? Sunnah. Baik. Apa Nabi kata? Sehingga kuat ni, dalam sebahagian riwayat dia kata kuatnya suara yang Nabi ni sehingga al-awatiq. Dia kata orang-orang yang duduk di rumah, perempuan-perempuan, anak-anak dara, orang tua-tua yang duduk di rumah dengar suara Nabi. Nak describe, nak cerita kuat tak kuat suara Nabi tu, orang yang di rumah boleh dengar. Ni masa Nabi cakap tajuk ni. Orang yang duduk di rumah, perempuan, orang tua apa semua, dia sebut. Duduk di rumah mereka tu, yang duduk di masjid tu of course lah dengar. Yang duduk di rumah pun boleh dengar. Pasal rumah-rumah ni dekat dengan masjid. Tu, nak abang kata kuat tu. Tajuk yang Nabi nak sebut ni tajuk yang berat. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, ya ma'syara man aslam, wahai orang-orang Islam. Nabi panggil nida,
seru. Islam ni dia termasuklah juga dalam tu orang munafik ke apa ke, pasal depa mengaku Islam pun masuk, pasal ada cerita berkaitan dengan hadis ni, ada cerita berkaitan dengan munafik. Nabi kata, ya ma'syara man aslam, wahai orang-orang Islam. Bila Nabi angkat suara macam tu, tegas, sahabat memberikan perhatian. Mata-mata mereka melihat kepada Nabi, menanti, menunggu penuh debar apa yang akan diungkapkan oleh Nabi. Mesti ada wahyu dan perkara yang berat ni. Tidak, Nabi tak akan cakap seperti ini. Semua orang tengok, semua orang memerhatikan Nabi. Nabi kata, la tu'dzul muslimin, janganlah kamu menyakiti orang Islam. Jangan kamu melakukan sama ada perkataan, perbuatan, kata-kata, ucapan, tindak tanduk yang boleh menyakitkan hati orang Islam ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan orang Islam. Nabi kata jangan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, al-muslim man salimal muslim min lisanih wa yadih. Nabi kata orang Islam ialah orang yang mulut dia dan tangan dia tidak menyakitkan orang Islam yang lain. Yang ni yang kata orang Islam ni, mulut dia tu bila dia cakap, dia tak menyakitkan hati orang lain. Tapi saya nak sebutnya dalam benda yang betul lah. Tuan-tuan nampak satu orang buat maksiat, kita pergi tegur, ni hampa tak boleh buat benda ni. Tuan telah menyakitkan hati saya. Oh, kalut lah. Benda betul kita kena cakap lah. Tak kira lah sakit hati tak sakit hati kan. Satu orang buat mungkar zahir, tegur lah. Tak bolehlah kita kata, abang yang kata apa abang? Saat lagi kita kata dia terasa hati, kita pula berdosa. Pasal Nabi kata jangan duk cakap benda-benda yang boleh menyakitkan hati orang. Tuan-tuan, bukan semua benda yang sakit hati kita tak boleh kata. Kalau nak tak bagi orang sakit hati, nak boleh kata apa? Tu imam, betul kan sah? Diri elok, diri bagi rapat. Tu yang belakang tu, mai depan ni. Tu imam dosa. Wah, tu imam kata lagu tu saya berasa hati. Tak boleh kata apa tu imam. Tak boleh nak tegur apa. Sebab itu kan ada sekarang yang kita dengar satu orang kata, siapa yang buat orang sakit hati dosa. Kalut kita. Saya ceramah ni mungkin ada benda yang kena pada tuan-tuan, tuan-tuan terasa saya berdosa. Kan? Maksudnya melakukan sesuatu yang menyakitkan bukan pada perkara yang sepatutnya. Sekejap kita jelaskan pasal Nabi akan sebut ujung tu. Nampak? Baik. Kemudian Nabi SAW dia kata apa? Wala tattabi'u awratihim, janganlah kamu mencari-cari. Tattabi'u, nampak? Jangan kamu duk pi cari. Apa maksud cari? Cari ni maksud benda tak nampak benda yang tak ada, benda yang tak nampak, benda yang tersembunyi, benda yang terselindung. Itu makna cari. Maksudnya kalau benda tu zahir, benda tu jelas, benda tu dilakukan di khalayak, tak termasuk di dalam hadis ni. Sebab itu hadirin mukminin, sekejap lagi kita akan tengok. Saya akan baca satu dua perkataan para ulama nak explain maksud cari ni. Nabi kata jangan kamu mencari-cari aurat. Aurat. Apa dia maksud aurat? Benda yang tersembunyi. Benda yang orang buat dalam rumah, yang orang buat secara tersembunyi, yang di luar pengetahuan kita, benda yang tak ada kaitan dengan kita, benda dalam kain orang, kita jangan duk pi selok. Baik.
Saya nak petik sikit. Ada satu dua perkataan yang menarik, yang boleh kita ambil perhatian. Tuan-tuan tengok. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, kata dia, tuan-tuan tak boleh pergi duk cari ni hak benda yang dalam rumah orang, tak boleh duk pergi cari. Nabi tak bagi. Jangan duk pergi cari aib orang, jangan duk pergi cari kesalahan orang, jangan duk pergi duk selidik, selok, selongkak, duk pergi sibuk, kalut apa yang orang tutup daripada pengetahuan kita. Tengok kata Al-Ghazali, hendaklah kemungkaran yang hendak kita cegah itu kemungkaran yang zahir kepada orang yang bertanggungjawab untuk mencegahnya, tanpa perlu melakukan intipan. Al-Ghazali sebut, sesiapa yang menutup sesuatu maksiat di dalam rumahnya, mengunci pintunya, maka tidak boleh untuk kita mengintipnya. Tuan-tuan, jangan duk pi jadi geng skodeng, pi duk ambang, pi duk suluh, pi duk tak nampak, tak tahu. Tapi kalau depa duk berasmaradana, berapa lagi depan kita memang zahir, nampak terang, hak tu jelas. Ataupun sesuatu yang ghalabatul dhan, yang kuat maklumatnya, yang tu lain cerita. Yang saya sebut ni apa dia ni? Dosa peribadi. Kalau ada maklumat yang berkaitan dengan dosa awam, ada makmal dadah ke, ada geng apa ke, duk buat rancangan apa, yang tu boleh selongkap, ambush masuk lah. Tapi ni hok yang orang pi. Pasal tu tuan-tuan, ni nak masuk bulan puasa, siapa yang pi makan di khalayak ramai, dia pi beli nasi kandang, teh air, dia pi makan depan orang ramai, kita tangkap. Tapi kalau tuan-tuan pi beli makan di rumah, yang tu kita tak masuk jemput. Nak abang siap-siap, dia nak beridang ikan bakar ke, nasi kandang ke, teh air ke apa ke, lah rumah tangga dia dengan anak bini dia, tutup pintu habis. Yang tu urusan hamba. Tapi kalau hampa pi tepi Timah Tasuh tu, pi tepi Bukit Cabang tu, pi duk hampak tikar pukul 9 pagi, duk beridang apa, nasi lemak apa semua, yang tu kami tangkap lah. Kalau tidak, kalut tu imam, sat-sat pi ketuk pintu. Hampa puasa ke tak? Puasa. Hampa buka pintu, kami nak pi tengok. Buka peti apa semua, tengok apa ni. Pasal itu saya kalau orang jual, bukanlah saya setuju, tapi kalau orang jual nasi khalayak ramai, dia jadi bos semua, memang kita tangkap lah. Zahir, jelas. Tapi kalau benda orang pergi buat dalam bilik, dalam apa semua, kita pun tak tahu urusan dia. Nampak? Tapi kalau dia habang, oi sekarang tuan-tuan canggih. Sahabat saya ada seorang buat homestay. Dia habang, Muslim, perempuan Melayu. Dia habang, dia nak sewa homestay tu. Dia kata boleh kan nak duduk dengan laki-laki yang bukan suami dia. Dia habang, bagus dia habang. Kita yang tahu tuan-tuan, kalau kita pick up duit boleh tapi tak boleh lah, pasal memang dia bukan suami isteri, habang tak boleh. Tapi kalau dia mai, dia habaq kat kita, kita pun tengok ni siapa dia ni, suami isteri cukup. Ada kad kahwin ke apa, dia tunjuk kad sijil nikah siam ke apa ke kan, dah pakai waktu. Benda dalam tempat yang agama tak benarkan. Al-Ghazali kata, sekiranya dia menutup pintunya, tidak harus kita mengintipnya. Nampak?
Ha? Kemudian kita tengok kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf, anda tengok, sebelum tu saya sambung sikit, dia kata apa? Maka ketahuilah, sesiapa yang mengunci pintu rumahnya dan bersembunyi di sebalik dindingnya, maka tidak boleh seseorang masuk tanpa izin daripadanya, kerana ingin mengetahui apa maksiat yang dia buat di dalam rumah tersebut, kecuali jika zahir dan nyata terhadap sesiapa yang berada di luar rumah tersebut. Al-Ghazali kata tak boleh masuk, walaupun tujuan kita nak pergi duduk, benda dia tutup. Tapi sebaliknya, kalau benda itu dia zahirkan, sekarang ni tuan-tuan boleh tahu orang buat tak buat. Pasal apa? Sebab mereka ada satu penyakit, dia nak iklan segala apa yang dia buat di Instagram, di Facebook. Ni pun satu tak cerdik juga. Siapa dia tak tahu, pergi merompok di mana, buhlah Instagram. Merompok. Orang pergi cukup. Benda kalau dia buat, tuan-tuan, sebab itu kita kata apa yang kita tegur. Dia kata tak boleh cari aib orang, tapi dia tegur sana, dia tegur sini, dia komen sana, dia komen sini. Tuan-tuan kena bezakan. Kalau perbuatan itu, perkataan itu, ceramah itu, ucapan itu dibuat di hadapan khalayak, orang yang mendengarnya mengetahui tentang kesalahannya, mengetahui tentang kesesatannya, wajib untuk dia tegur dan dia bercakap. Sebab itu kita tegur dan kita bercakap, bukan kita saja-saja nak bercakap. Bukan kita syok-syok nak pergi tegur orang. Dia kata tak bagi cari aib orang, tak bagi cari kesalahan orang, tapi dia duk cari kawan ni salah, kawan ni salah, dia duk bercakap dalam ceramah dia. Sebab kesalahan dan ucapan itu, kekeliruan dan kesesatan itu, perkataan itu disebut di dalam khalayak, kita dengar. Kalau kita tak dengar, kita tak tahu, kita pun tak ambil tahu. Kalau dia laki bini ya duk sembang dua, contoh lah, dia kata abang no, arak ni kalau nak ikut bukan haram, dia pun duk sembang dua, itulah babi pun aku ingat bukannya haram. Contoh dia pun duk sembang dua, kita tak dengar, kita tak tahu, kita tak kata apa. Tapi kalau dia bercakap di khalayak, dia siarkan secara langsung, didengari oleh ramai orang, benda itu boleh menimbulkan kekeliruan, kekacauan, kerancauan, keresahan, kesamaran. Orang boleh keliru, orang boleh sesat, fitnah agama, memburukkan imej agama. Tanggungjawab orang yang ada ilmu mendengar untuk bercakap. Sebab itu kena beza kita piduk pembang dengan orang bercakap, dengan orang tu cakap secara terbuka. Kalau orang duk cakap sengak-sengak, kita tak pergi duk kalut. Dia kata apa? Tak. Itu bukan kerja kita. Tapi hang bubuh dalam live, hang bubuh dalam video, hang sebarkan, bila kita dengar sampai kepada kita benda tu salah, bercanggah dengan agama, kita betulkan. Baca hadis palsu. Sebab itu tuan-tuan, di dalam agama ada bab. Sekali saya nak kena betulkan tuan-tuan ni. Jadi warak pelik sekali, orang buat apa pun sengak. Tak tegur apa abang? Jangan duk cari kesalahan. Tengok pelik anak kita abang, jangan duk kata apa, jangan duk kata apa. Hang tak dengar ustaz kata biar pergi. Yang tu bukan dia. Dalam hadis ada ilmu dia panggil al-jarh wa ta'dil. Jarh ni maksudnya maki, celah, kutuk, kritik, bahasa kritik, jarh, melukakan, mengkritik lah. Dia sebut nama ni, Fulan bin Fulan, dia ni lemah ingatan, dia ni nyanyuk, dia ni bohong, dia ni jenis suka cakap apa, campur-campur ni, pusing-pusing cakap. Semua tu cari kesalahan orang tu. Dia sebut Fulan ni lagu ni perangai dia, dia ni tak boleh pakai, dia ni bohong, dia ni kono, dia ni ingatan dia lemah. Itu kelemahan dia. Tapi disebut untuk apa? Untuk nak jaga hadis. Sebab itu kita sebut benda-benda yang perlu kita tegur. Kalau umum terbuka, ini penting tuan-tuan. So kita nak kena beza, Baik, okey. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, kata dia kata apa?
Kemungkaran yang hendak ditegah itu mestilah kemungkaran yang nyata, zahir dan dapat dilihat. Ni saya nak explain hak yang Nabi kata jangan duk pi cari Jangan duk pi cari aib dan kesalahan orang. Apa dia maksud dia? Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adapun jika pelaku maksiat itu melakukannya secara sembunyi. Saya ulang sekali lagi. Qaradawi kata apa? Jika pelakunya melakukan secara sembunyi dari pandangan manusia, dia pi buat sembunyi-sembunyi. Qaradawi kata ni, dia pi buat sembunyi-sembunyi, dia tak tunjuk kat orang, buat sengak-sengak, dan dia menutup pintu rumahnya. Dia menutup pintu rumah dia. Pasal itu ada hadis yang laki-laki itu buat kan, dia main mengaku dekat Nabi, dia kata, Rasulullah, aku semalam, Umar kata celaka hang, Allah dah tutup. Pasal apa hang cerita kat kami tak tahu, sekarang kami dah tahu. Nampak? Kata Qaradawi, maka tidak boleh ada mana-mana pihak mengintip, merakam secara diam-diam menggunakan alat elektronik, video, kamera atau menyerbu rumahnya untuk memastikan kemungkaran. Ini kerana ia bercanggah dengan hadis yang mana Nabi menyebut siapa yang melihat. Nabi telah mengikat ubah tersebut dengan melihat dan menyaksikan. Maksudnya zahir kita ubah. Orang duduk dalam tu, satu tu imam balik pergi di rumah dia bergencok sakan, menyanyi dangdut ke, bawa perempuan mana ke, menari ke apa ke, kita tak masuk campur hal tu. Dia kata, dengar kata tu imam ni, dia duk main apalah dalam rumah dia, judi ke apa ke kan, dia duk main ni apa semua, dia duk nyanyi ke apa. Yang tu kita kata kita tak tahu, dan kita tak boleh duk ambil tahu. Tapi kalau habis-habis mayang maghrib 4-5 orang tu imam tu bilai apa semua melengkong main pakau, yang tu kena kan. Tok bilai punya duduk tak main bentara nak tunggu isyak kan, main semua, yang tu zahir. Tapi kalau depa pergi masuk dalam bilik imam, bagi isyarat masuk 4-5 orang, main tutup pintu rapat, tu kita tak masuk jemput. Main-main sampai kali, oi tak bang ni, ui bang dia tengah duduk menang. Contoh saya nak abang hok nampak dengan hok tersembunyi. Satu orang duk tengok apa di rumah dia, bukan urusan kita. Dia tengok apa dia buat apa, itu urusan dia. Dan hadis Nabi juga memberikan rahmat. Bukan, tuan-tuan jangan salah faham, saya ingatkan sekali, jangan salah faham, jangan ambil kesempatan. Saya bukan galakkan orang buat maksiat, saya bukan sokong. Haram tetap haram, depan orang haram, belakang orang haram. Bukan maksud dia depan orang haram, belakang orang halal, tak. Sekali lagi dia boleh boh ni, dia pergi bawa mana-mana perempuan, dia pergi masuk hotel Bancong. Kita nak buat apa ni abang? Kita nak ni nak buat apa-apa yang betul haram. Tu dia lah hang tak pergi masjid haram malam tu. Awak pasal apa? Yang haram kalau kita pergi duduk bergomel depan orang. Yang ni kita buat dalam bilik. Tak apa ustaz kata. Oh jahannam saya. Bukan saya kata boleh, tapi orang yang tidak melihatnya tidak wajib untuk dia mengambil tahu. Itu bukan urusan dia. Bukan urusan kita nak kalut bersabuk hal orang. Anak siapa beranak, anak siapa mengandung ke apa, semua itu bukan urusan kita. Tengok anak bini kita, bukan urusan kita. Dia sembunyikan benda itu bukan urusan. Tapi kalau nampak, kita tengok, kita tahu, ada bukti, kita tegur lah. Itu aja. Sekarang bukan payah. Mereka pun bukan cerdik mana sangat. Semua pakai nak bubuh dalam Facebook, Instagram. Bila bubuh Facebook, Instagram, kita pun nampak. Bukan kita cari. Bukan, tu dia duk pombang, duk cari itu. Bukan kita stalker. Bukan kita pun banyak kerja. Cuma dia duk naik. Ni nampak macam muka tu imam, pombang sikit. Dia tu. Syakat. Yang tu bukan dia bunyi. Itu dia update status. Tak boleh lah. Kalau nak bubuh juga, setting privacy. Itu saya nak bagi tahu. Baik, demikian apa yang disebut di dalam hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita sambung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata,
fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, sesiapa yang sibuk mencari-cari kesalahan, keaiban, kecacatan saudaranya yang dilakukan secara tersembunyi, Allah Ta'ala akan balas kat dia. Tatabba'allahu auratahu, Allah Ta'ala akan bongkar aib dia. Nabi SAW sebutlah hadis Tirmizi ni tuan-tuan. Siapa yang duk sibuk, duk cari, duk kalut, selongkak, selidik, bersusah payah dia, berpenat lelah dia untuk nak pergi duk cari orang ni, Allah Ta'ala akan cari kesalahan dia dan Allah akan singkap, Allah akan bongkar, Allah akan selok hak yang duk kalut cari ni. Yang ni dia panggil al-jaza' min jinsil amal, balasan pada kadar mengikut jenis apa yang hang buat. Hang selok orang, aku selok hang balik. Dia panggil al-jaza' min jinsil amal. Siapa yang tutup, ditutup. Siapa yang tutup kesalahan orang, dia tak cari kesalahan orang, Allah tutup kesalahan dia. Siapa yang buka, cari, ambil tahu kesalahan orang, kesalahan peribadi, kesalahan awam, contoh dia habaq, kita nak dapat maklumat dia nak pergi bakar rumah orang ke, rompok rumah orang ke apa ke, yang tu kita kena pergi report lah, kita kena pergi habaq lah, kan? Pasal yang tu dosa awam, dosa yang berkait dengan orang ramai. Tapi kalau dosa dia mangkat tangan doa peribadi, ampun. Nampak? Hadirin mukminin, saya nak sebut sikit beberapa perkara. Pertama, Nabi SAW pernah sebut pada kita, ini mengingatkan diri saya dan tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Kalau benda tu zahir berlaku depan mata, wajib man ra'a, clear. Tapi kalau benda tak nampak, kita tuan-tuan, pasal apa kita duk nampak kesalahan orang? Kerana kita tak sibuk dengan kesalahan kita. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas bin Malik, Nabi SAW sebut daripada Anas bin Malik. Ni tuan-tuan, kita semua kena ada kesedaran ni. Banyak peribahasa orang Melayu, gajah depan mata tak nampak, kuman di hujung nampak. Sebenarnya Nabi dah sebut awal. Nabi kata, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Masya-Allah, subhanallah. Nabi kata, berbahagialah, beruntunglah manusia yang sibuk dengan kelemahan dan keaiban dirinya daripada dia sibuk kelemahan dan keaiban diri orang lain. Ini Nabi kata, tuba liman syaghalahu, beruntung, bergembira, berbahagia orang yang syaghalahu, disibukkannya dengan kelemahan. Dia duk tengok kelemahan dia duk tengok kekurangan dia duk tengok kain dia yang koyak, dia duk tengok buruk diri dia, sampai dia tak ada nak tengok buruk orang lain. Mukhalafah dia apa dia? Celakalah orang yang sibuk. Kalau Nabi kata beruntung orang yang sibuk ke kelemahan dia sampai tak dan tengok, sampai dia tak an uyubin nas, sampai dia tak dan tengok orang lain. Dia duk pesah diri dia. Tuan-tuan, kalau kita betul-betul fokus, tuan-tuan ada keluarga, saya ada keluarga, tuan-tuan ada kerja, saya ada kerja, ada urusan, masing-masing ada urusan. Kalau kita buat betul-betul urusan kita tak dan nak tengok urusan orang. Yang masalah kita duk pergi bersabuk urusan orang ni pasal kita tak ada betul orang duk kata hang tak ada kerja ke? Pasal dah duk pergi tengok anak orang ni semua, dia ada sibuk urusan dia. Tapi kalau benda tu zahir, okeylah. Tapi benda yang luar daripada pengetahuan kita, bersusah payah dia. Ada orang kadang-kadang paparazi ke apa-apa ke semua, kalut dia. Rumah tangga apa semua dia pun tahu. Dia pun boleh tahu.
Pasal tu tuan-tuan, hati-hati. Dia duk kalut anak kau ni mengandung, anak kau ni mengandung, anak kau ni mengandung. Tengok-tengok anak dia beranak terus. Ni satu. Satu lagi yang duk banyak jadi. Mandek dia tahu dia gelak tunduk. Ada satu, bukan satu lah, banyak. Dia duk kalut laki kono kahwin, laki koni kahwin, laki kono kahwin. Lagi kali apa jadi? Tu ada nak kata tak berani duk tengok bini, nak kata tak berani. Laki-laki dia kahwin. Dia selalu jadi macam tu. Pasal tu sekejap kita akan tengok apa yang manusia dalam sebahagian riwayat tuan-tuan, kalau kita tengok, yang ni bahaya. Ni bahaya. Ada satu riwayat yang cerita kata suatu kaum ni depa tak pernah diuji dengan satu aib dan satu dosa. Saya quote masa saya duk tengok syarahan para ulama, ada satu riwayat yang menarik. Yang mana nampak? Diriwayatkan satu kaum ni depa tak ada kelemahan, tak ada aib, tak ada masalah, tapi mereka duk bercakap tentang masalah orang lain. Akhirnya apa yang berlaku pada kaum ni? Mereka diuji dengan apa yang mereka cakap. Apa yang berlaku tu bahaya. Dia bukan kata karma ke, dia bukan tak. Bila kita sibuk pada apa yang kita sibuk pada orang itu, dia menjadi ujian untuk kita pada akhirnya. Azan tu saya habis sikit. Ada satu dua benda yang saya nak sebut berkaitan dengan hadis ni. Bismillah. Riwayat yang saya sebut tadi ni dinukilkan daripada Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Dia sebut dalam Jami' Ulum Al-Hikam. Dia kata, dia bawa satu riwayat. Dia kata, ada suatu kaum yang mereka tidak mempunyai aib. Tak ada masalah, tak ada kecacatan, tak ada dosa. Tetapi mereka sibuk
Oleh kerana mereka sibuk bercakap tentang aib orang, apa yang berlaku? Akhirnya mereka diuji dengan aib tadi. Dan orang bercakap balik tentang aib itu pada diri mereka. Dan kata Al-Hafidh Ibn Rajab dalam Jami' Ulum Al-Hikam, dibawa riwayat tu, dia kata apa cerita tu? Dia kata ada suatu kaum yang banyak aib, tapi depa tak cakap dengan orang pasal depa tahu kata depa ada aib. Depa tahu depa kata depa buat ada dosa, depa tak cakap pasal dosa orang. Orang tidak bercakap tentang dosa mereka. Tapi tuan-tuan kena ingat, saya selalu mengingatkan tuan-tuan, jika ia berkaitan dengan awam, public interest, dia panggil public interest, kepentingan awam, yang tu kita kena bercakap. Kita duk kira duit, ada satu masjid di mana tak tahu, dia cerita kat saya, duk kira duit ramai-ramai, duit tabung masjid lungguk ramai-ramai, tapi memang teror dia ni memang hebat lah. Kira sap, hijau kuning merah biru, hijau kuning merah biru, mai tang jingga pak bawah pohon. Dan sanad ni bersambung ni, saya boleh cerita an fulan kejadian di mana apa semua, tapi saya tak boleh cerita kerana inilah faktor keselamatan. Dia kata dia duduk selit bawah kapek tu, sat lagi dia akan main ambil lain. Dia duduk selit. Lepas tu apa yang Haji buat? Saya tak buat apa, tapi saya perasan, saya duduk tepi dia, saya nampak dia duduk selit tu. Tapi saya tak mau masuk campur, biar pergi kat dia. Yang ni tak boleh lah. Pertama, yang dia ambil tu duit awam, duit masjid, tapi dia buat secara tertutup, tersembunyi. Dia tak apa, biar pergi. Tak boleh lah, kata duit orang, hak orang. Yang kita duk cakap ni, yang dia dengan Tuhan. Tuan-tuan kena beza, ada kaitan tak dengan orang? Ada, benda tu ada kaitan dengan orang dan sebagainya, kita kena cakap, tegur. Yahmilu hadha ilm min kulli khalafin uduluh. Akan ada orang yang membawa agama ni, tanggungjawab orang yang bawa agama ni untuk apa? Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kalau ada orang yang buat benda yang salah, baca hadis palsu, menyeleweng, bawa cerita karut apa semua, ajak benda sesat, benda tak betul, depa kena jawab. Tidak, Tuhan tanya depa. Tuan-tuan tahu benda salah, tuan kena cakap. Melainkan kalau benda tu tuan-tuan pun tak tahu, tuan-tuan tak boleh duduk korek, tak boleh duduk selengkap. Melainkan tuan-tuan adalah pegawai penyiasat yang dilentik. Tuan-tuan ada hak lah. Kadang-kadang lebih daripada pegawai penyiasat pula. Okey, nampak? Baik. Tuan-tuan, ada satu riwayat yang dia bawa berkaitan dengan salaf. Pagi-pagi satu orang nama Abu Tanimah. Satu hari dia keluar daripada rumah dia awal pagi. Orang tanya dia, apa nikmat yang kau dapat pagi ni? Dia kata ada dua nikmat yang aku rasa aku pun tak tahu nak bersyukur macam mana. Ada dua nikmat yang setiap pagi Allah Azza wa Jal beri kepada aku, sehingga aku tak tahu yang mana satu yang lebih besar untuk aku bersyukur. Kerana dua-dua besar. Saya dan tuan-tuan, esok kita mangkit juga Allah bagi dua benda ni. Yang pertama apa? Satu, kata dia, aku bangkit pagi dalam keadaan Tuhan menutup apa yang aku buat semalam. Tuan-tuan keluar daripada rumah, siapa pun tak tahu apa tuan-tuan buat semalam. Siapa yang tutup? Allah. Pasal itu saya tak mau sebutlah, tapi saya tengok 1-2 hari ni Allah Ta'ala buka aib 1-2 orang.
Macam-macam duk jadi. Allahu Akbar. Dibongkak oleh kawan ni, dibongkak oleh kawan ni, didedahkan oleh kawan ni, didedahkan oleh anak sendiri, keluarga sendiri. Dahsyat. Sebab itu setiap pagi lepas daripada salat subuh, tuan-tuan, jangan tinggal. Jangan, tuan-tuan, kalut macam mana pun sambil bawa kereta baca. Saya selalu pesan tiap-tiap pagi jangan tinggal. Pasal bila kita keluar rumah, tuan-tuan, kita nak keluar dalam keadaan Allah tutup. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allah pendek ya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib aku dan lindungilah segala keburukan dan kecacatan aku. Kita minta tiap-tiap pagi kita baca Allahumma astur aurati wa amin rawati. Dia kata satu, Allah tutup, orang tak tahu buruk aku, aib aku, Allah simpan elok. Yang kedua, Allah campak, orang bila tengok aku, orang rasa seronok dan sayang. Tuan-tuan, setengah orang nak kena bayar duit bagi orang sayang dekat dia. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang orang macam tu imam. Orang sayang tu imam, bukan nak bagi duit apa pun. Pi kenuri. Tuan-tuan, pi kenuri orang tak bungkus lauk. Tu imam pi orang bungkus lauk. Pasal tu gaji tu imam rendah. Pasal apa gaji tu imam murah 800 setengah. Dia kata pasal duk boleh makan free kot jalan. Oh, yang duk baca lagu tu kalut. Ada dia bagi hujah macam tu. Gaji tu imam murah pasal apa? Makan free buat pi kedai kau orang bayar. Orang tak ambil duit kat tu imam. Orang rasa berdosa. Siapa ambil duit kat tu imam tak laku kedai dia. Tapi orang sayang, setengah orang terpaksa membayar untuk dia disayangi. Dia kena belanja, dia kena suar, dia kena huluk, baru orang sayang, orang puji, orang hormat. Tapi sebahagian orang Tuhan campak. Tuhan tahu dia, orang sayang dia, orang hormat, orang kasih, orang nak salam, orang nak bergambar, orang nak belanja makan, berebut nak bayar. Macam-macam orang bagi. Boleh buah durian, tak dan dia makan, anak dia pun tak makan, pi hantar rumah tok guru makan. Yang semua itu tak dibuat dengan paksa, dibuat dengan rela, kerana Tuhan mencampakkan kasih itu. Ini dia kata nikmat. Kalau kita keluar orang cemuih, benci, tengok kita balik kot lain, kan? Tengok kita pun tengok dalam keadaan tak suka, tak ada makna, tuan-tuan. Pasal tu orang duit banyak pun kalau orang turun, dia masuk kedai orang bangkit keluar, tak ada nilai duit 3-4 juta pun. Nikmat. Pasal tu kita menyedari, kita tahu hakikat diri kita. Sebab itu bila orang doa, orang puji kita, apa kita jawab? Kalau orang puji kita, Nabi kata bila orang puji, Allahumma ghafirli bima taqulun. Ya Allah, ampunlah aku di atas apa yang mereka puji aku. Sesungguhnya mereka tak tahu apa hakikat diri aku. Ada doa dan kita kata, ya Allah, ampunlah di atas apa yang mereka kata, dan janganlah kau hukum di atas apa yang mereka tak tahu. Tuan-tuan kata puji satu orang, tuan-tuan tak tahu hakikat dia, janganlah kau hukum aku di atas apa yang mereka cakap. Artinya apa? Pujian dusta. Dia kata kita baguslah, kita tak bagus, kan? Kita kata ke Allah, jangan hukum aku di atas pujian itu, kerana hakikat aku bukan seperti yang mereka sangka. Bila kita boleh mangkit, kita mangkit, tuan-tuan, keluar dalam masyarakat, masyarakat sayang, puji, hormat kita, bukan kerana hebat kita, bukan kerana tinggi kedudukan kita, kerana Tuhan masih letak rahmat dia. Orang tak tahu hakikat kita. Berlakon ni nak boleh berlakon lama mana? Tuan-tuan nak boleh pedor lama mana? Perangai ni nak boleh pedor, nak bagi nampak kelaku baik tu lama mana? Sehari 2 hari bocor. Tapi Allah dia jaga kita hatta sampai mati, orang tak tahu. Bukan kerana kita pandai sembunyi, bukan kerana pandai katuk, tapi Allah nak tutup.
Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? La yasturullah ala 'abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Dalam hadis Muslim, Allah bila dia tutup aib satu orang hamba dia di dunia, dia juga akan tutup di akhirat. Tapi kalau dia buka di dunia, di akhirat esok jaga. Mudah-mudahan tuan-tuan, sebab itu dalam hadis Ibnu Hibban, Nabi ada sebut satu perkataan ni untuk nasihat saya lah. Orang Melayu dah peribahasa kan, macam-macam lah, tapi Nabi dah bagi satu ungkapan. Nabi kata apa? Yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhih wa yunsa al-jiz'a fi aini. Kamu nampak kotoran kecil di kelopak mata saudara kamu. Ni ada titik hitam dalam mata kawan kita, kita pergi nampak. Tu dia kata ada apa kat mata hang tu. Nabi kata hak tu hangpa nampak. Yubsiru ahadukum al-qadha. Hangpa nampak benda tak kena dekat mata. Dalam mata kawan hangpa tu, hangpa boleh pergi nampak. Punya pambang tu, punya duk tengok. Dia tu mata hang ada apa tu? Tu, buang tu, ada apa? Nampak. Tetapi sedangkan kata Nabi, ada batang besar yang tutup mata dia. Dia tak nampak batang tu, dia pergi langgar batang tu. Contoh dia duk kalut tengok orang, dia tak nampak kata tiang depan dia, bang, abang tak nampak. Itulah orang duk kata dah tengok depan, duk bersabuk tengok orang. Yang duk belaga orang tu pasal kisah tengok orang. Dia kalut dia pergi tengok orang tu. Kita ni pantang tengok, buh depan kita. Hadirin mukmin, riwayatkan oleh Ibn Hibban. Mudah-mudahan larangan Nabi ni, sampai Nabi angkat suara ni, kira Nabi marah betul ya. Nabi kira Nabi ingatkan betul. Marilah kita sibukkan dengan kelemahan. Kalau salah yang bersalah, kita kata salah. Kita takkan tutup. Belah kita ke belah siapa ke salah, kita tegur. Hatta anak kita salah, Nabi kata lau saraqat Fatimah laqata'tu aydiha. Kalau Fatimah curi, aku kerat tangan dia. Benda yang salah tetap salah. Tapi kalau benda yang tak ada kaitan dengan kita, dosa dia, aib dia apa semua, kita tak payah sibuk lah. Banyak benda lagi kita nak sibuk, banyak benda tajuk kita nak bincang. Tapi kalau zahir pada kita, nampak pada hakikatnya, tanggungjawab kita untuk tegur. Kalau hang tak mau aku tegur, hang jangan buat depan aku. Tapi dan aku nampak, aku kena tegur. Kalau tak mau bagi kita tegur, jangan cakap. Kalau cakap dengar, kita tegur. Itu prinsip kita. Mudah-mudahan Allah rahmat saya, Allah rahmat tuan-tuan, Allah menutup aib kita dan menutup aib keluarga kita, dan Allah ampun dosa-dosa yang terselindung dan juga yang zahir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.